Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, salam Ramadan Karim. So, hari ini cikgu nak ajar pada kamu berkenaan dengan tajuk ketinggian dan kerata rentas dalam peta topografi. Ya, tetapi fokus cikgu ialah berkenaan dengan tajuk kontur. Okey? So, simbol-simbol ketinggian cikgu dah explain dalam kelas kan? So, cikgu nak ajar kepada kamu berkenaan dengan tajuk kontur. Sasu pula bahasa ni. Okey ya. So, apa yang akan cikgu terangkan ialah yang pertama, melukis kerata rentas berdasarkan garisan kontur. Ya, kita akan belajar bagaimana cara untuk melukis bentuk kerata rentas berdasarkan garisan kontur yang diberikan. Okey, kemudian kita akan berkenalan dengan kontur ni lah. Okey. Jadi murid-murid, first kita kena tahu apa dia kontur. Cikgu besarkan sikit. Okey. Apakah itu kontur? Okey. Okey, kontur ialah garisan yang dilukis bagi menyambung titik-titik yang sama tinggi ke sama ketinggian dari aras laut. Ya, ini bermakna di dalam peta topografi ni ialah satu pandangan bumi yang diambil daripada udara. Ya, jadi bila gambaran itu diambil daripada udara, so kita tak dapat nak lihat ketinggian. Ya, kalau daripada sisi kita boleh nampak membezakan ketinggian. So daripada udara kita tak boleh nak nampak ketinggian. Jadi apa yang kita buat? Kita akan marking kawasan-kawasan yang mempunyai ketinggian mengikut aras laut. So kita boleh tengok di sini. Ya, kita ada 20 meter, 40 meter, 60 meter ya. So, ketinggian kawasan-kawasan ini apabila kita sambungkan 20 sambung 20 20 20 20, maka dia akan membentuk garisan seperti ini. Ini yang kita namakan sebagai garisan kontur. Ya, garisan yang menghubungkan kawasan yang sama ketinggian dari aras laut. Sebab tu kalau dalam peta kamu boleh nampak banyak garisan-garisan yang sebeginilah. Okey, so di mana duduk garisan itu, itulah nilai ketinggian dia kita boleh tengok. Okey, di mana-mana saja berada 40 meter ni contohnya, 40 sini 60. So sepanjang garisan ini ketinggiannya ialah 60 meter. Okey. So ni gambaran asal. Sebelah ni nampak dipermudahkan, dipadam angka-angka yang lain. So tinggal sini 20. Ini bermakna semua sepanjang garisan ini nilai ketinggiannya ialah 20. Ini 40. So sepanjang garisan ini nilai ketinggiannya ialah 40 dan begitulah seterusnya. Okey. Kemudian, apa lagi yang kita kena tahu dengan kontur ni? Okay. Garisan kontur ialah garisan yang dilukis menyambungkan semua tempat yang mempunyai sama ketinggian dari aras laut. Ya, seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi. Kemudian, apa yang kita kena tahu pada kontur? Selang kontur ialah, selang kontur ya. Selang kontur ialah perbezaan ketinggian antara dua garisan kontur yang berturutan. Okey. Mudah saja, ini yang kita namakan sebagai selang kontur. Selang kontur ialah perbezaan nilai antara garisan kontur. Contoh, bagi kontur yang ni yang ada pada gambar ni, kamu boleh lihat di sini. Sini 20, sini 40, sini garisannya 20, sini garisannya ketinggiannya ialah 40. Jadi selang kontur bagi kontur ini ialah 40 tolak 20, maka selangnya ialah 20. Itu cara nak mencari selang kontur. Tolakkan saja nilai kontur yang bersebelahan. Jangan untuk menyelang. Nak ambil mana-mana pun boleh. So ni 60 tolak 40. Sama je 20. Ni 80 60 tolakkan 20. Ini bermakna selang kontur bagi kontur ini ialah 20 meter. Ini yang kita namakan sebagai selang kontur. Apa dia murid-murid? Selang kontur. Beza nilai antara dua garisan kontur. Okey. Garisan kontur indeks. Dulu kita panggil sebagai indeks kontur. Apa dia indeks kontur? Indeks kontur ini ialah garisan yang kelima dan ditebalkan. Okey, indeks kontur ni contohnya kalau di sini dia tak tebalkan lah. Ni bukan indeks kontur, dia tak ditebalkan. 1 2 3 4 5. Kalau tak yang kelima ni ialah indeks kontur, tapi sini tak ditebalkan. Kita tengok contoh yang diberikan. Okey, kamu boleh nampak cikgu besarkan lagi sikit. Okey, kita boleh tengok kat sini. Nampak tak? Ada garisan kontur yang tebal dekat sini, ada tebal dekat sini. Okey, dan dia 5 biasanya dia 5. Cikgu contoh saya kira ni 1 2 3 4 5 garisan kontur yang kelima dan ditebalkan. Ini yang kita namakan sebagai garisan indeks kontur. Okey, dekat sini contohnya lebih jelas. Kamu boleh lihat.
Okey, ni ada garisan kontur paling bawah ni kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, garisan kontur kelima dan ditebalkan, diletak nilai di sini 100. Ini bermakna 100 ini ialah nilai bagi indeks kontur. So kita tengok lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, garisan yang kelima dan ditebalkan. Sini nilainya ialah 200 meter. So ini yang kita namakan sebagai indeks kontur. Okey. So boleh ingat selang kontur dan indeks kontur. Okey, so kalau dah boleh ingat yang ini, sekarang cikgu nak tunjukkan kepada kamu macam mana cara untuk melukis garisan rentas berdasarkan kepada garisan kontur. Okey. Okey, murid-murid. Jadi sekarang ni ya, di sini ada garisan kontur ya, yang kamu boleh lihat ya, dengan nilai ketinggian maksimum ialah 50, selang konturnya ialah 20 tolak 10, selang konturnya ialah 10, indeks konturnya ialah 1, 2, 3, 4, 5. Ni yang kelima ni, nilai indeks konturnya ialah 50. Ya, jadi sekarang ni cikgu akan tunjukkan kepada kamu macam mana cara untuk melukis keratan rentas ya, bagi kontur ini ya. So mana dia punya rentasan dia? Rentasan dia ialah daripada A pergi ke B. Ni rentasan dia. So daripada rentasan ini kita nak tengok apakah keratan rentas ataupun bentuk muka bumi yang akan terhasil ya, daripada rentasan kontur ini. Okey, so jom macam mana cara nak buat. So alat yang kita perlukan ialah pembaris dan pen. Okey, pensel lah. Pensel senang sangat lukis, tapi cikgu kat rumah ni pensel tadi cikgu cari tak jumpa, so cikgu pakai pen lah. Lagipun pen lebih jelas ya, supaya kamu boleh nampak dekat kamera. Okey, pakai color tak ada apa pula. Okey, ya. Okey, so jom kita lukis. Okey, untuk melukis keratan rentas ni first, ya, kita kena buat dia punya paksi dulu. Ya, kita binakan dia punya paksi. So cikgu tengok di sini nilainya ialah 10. Cikgu jarakkan sikitlah. Ya, cikgu pun buat dia punya paksi. Ya, ni cikgu lukiskan paksi. Kemudian nilai paling rendah 10, nilai paling tinggi ialah 50. Ya, paling rendah 10, paling tinggi 50. Jadi cikgu punya paksi ni mesti merangkumi 10 hingga 50 lah. Ya. Okey, so cikgu pun buat. Cikgu cuba letak sini bawah sekali kosong lah. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Okey. Ataupun kalau nak besar sikit, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Boleh juga. Ya. Tapi kalau nak pendek macam cikgu tadi lah. Ya, cikgu buat. Nak panjang ke nak pendek? Boleh, tak menjadi kesalahan. Okey, so cikgu buat sini kosong, cikgu buat rendah je lah 10, ni 10 20, 30, 40, 50. Okey, so sekarang cikgu dah ada dia punya paksi. Okey, so paksi skala dah ada. Kemudian cikgu tengok ni dia hujung dia dekat sini. So pastikan hujung dia tu kenalah. Hujung dia tu pastikan betul lah dengan kita punya kedudukan skala ni tadi. Okey, paksi ni pastikan cukup sampai hujung. Okey, ya, pastikan ini naik atas. Okey, cun, dia duduk kat dalam. Okey, so sekarang kita akan lukis. Oh Allah, tempat jauh pula ya, tapi tak apalah, nampak kan. Okey, so sekarang ni ya, kita tengok mana bahagian yang kita nak ambil. Ya, kamu lihat di sepanjang keratan rentas ni, ya, garisan yang merentasi kontur ni, mana garisan yang bertindih dengan garisan kontur, maka kita pangkahkan. Ni marking supaya kita tak tertinggal ya. Kadang kita bila buat tu kita tertinggal tempat yang patutnya kita lukiskan. Okey, ni ya. Ni cikgu sampai sini. Ni pangkahkan, langkah keselamatan supaya tidak tercicir. Ya, so saya dah pangkah semua. Okey, kemudian baru kita lukiskan. So kita tengok ni ya. Pangkah yang pertama ni bacaan dia ialah 10. Okey, pangkah yang pertama bacaannya ialah 10. Maka cikgu pun ambil ini yang pertama dan cikgu bawa dia turun pergi kepada nilaian 10. Sini. Maka cikgu pun gariskan elok yang melekat dalam baris ni. Okey, cikgu pergi kepada nilaian 10. Okey, so di sini ialah 10 tandakan. Okey, so atas 10, sini 10. So yang kedua ialah 20. Okey, so cikgu pun bawa turun dia kepada 20.
Dari sini straight ke bawah. Ya, kita pergikan kepada 20. Okey, ni 20 kan? Sampai situ lah. Okey, kemudian seterusnya ialah 30. Okey. Kemudian lepas 30 sini ada 40. Sebab tu penting marking ni. Kadang yang rapat-rapat macam ni kita tertinggal, terlepas dia. Laju-laju nanti terlepas. So baik kita marking dia siap-siap supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas. Okey. Kemudian 40, sini ada 50. Samalah proses ini kita teruskan sampai habis. Okey, 50. Kemudian di 50, sini pun 50. Cikgu teruskan. Okey, kemudian sini 40. Okey, 30. Sikit lagi nak habis dah. 20. Kemudian hujung sekali ialah 10. Okey, so nampak daripada rata rentas ini, so cikgu dah dapat gambaran yang sebeginilah. Okey, so apa yang kita nak buat sekarang ni ialah kita perlu gariskan, macam biasalah tadi sini 10 kan, so mesti selang sini kosong lah. Jangan 10 ni letak dekat kosong ni, tiba-tiba dah naik 10 meter kan, tak boleh. Kita mesti mula daripada kosong. So kosong kita naikkan, kontur kita ni lukis elok, freehand saja, tak perlu guna pembaris, nanti bersegi-segi kau punya kontur. Okey, kemudian sampai ke atas ni, bila kita nak buat puncak, bagilah comel sikit. Yang penting kamu jangan nak tarik tajam lebih daripada, katalah sini 50 kan, selang dia kan 10-10, sini 50, atas ni mestilah 60. So bila kita naikkan, janganlah naik sampai 60, ataupun kamu buat flat rata, buruklah pula gunung kita flat rata je kan. So kita okey, nampak? Comel lah sikit. Okay, kemudian baru kita tarik lagi. Okey, tarik dan okey. So inilah gambaran kerata rentas bagi kontur yang berada di atas. So kita boleh lihat dekat sini, kamu boleh imagine semakin rapat garisan kontur bermakna kerata rentas akan menjadi semakin curam, manakala semakin jarak garisan kontur bermakna bentuk muka buminya akan menjadi semakin landai. Okey. So macam itulah caranya untuk melukis keratan rentas berdasarkan kepada garisan pada kontur. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham dan cubalah buat latihan bagaimana untuk melukis kontur. Okey, so sampai sini saja video cikgu untuk kali ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.